Buletin Didik 12 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru seluruh umat Islam di negara ini untuk mengaut keberkatan di bulan Ramadan untuk meneguhkan lagi ketakwaan serta memperbanyakkan amalan soleh. Seri Paduka bertitah supaya umat Islam mengimarahkan bulan mulia ini dengan pelbagai pengisian bermakna dan menggandakan ibadah serta memperkukuhkan ukhuwah sesama insan. Baginda dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Ekoran Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Pemulihan, Seri Paduka juga menitahkan supaya penganjuran majlis-majlis di seluruh negara sepanjang Ramadan mematuhi prosedur operasi standard SOP dan perintah-perintah ditetapkan kerajaan. Al-Sultan Abdullah turut menasihati umat Islam, khususnya petugas barisan hadapan, supaya terus tabah menjalani ibadah puasa dalam suasana dan tata cara kebiasaan baharu bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Umat Islam negara ini juga dinasihati untuk terus cekal mengharungi ujian ini dan berdisiplin dalam kawalan kendiri serta mematuhi SOP. Inisiatif Saya Digital menerusi latihan literasi digital asas dan seminar perniagaan secara maya bertujuan membantu masyarakat menggunakan platform digital untuk menjana pendapatan melalui e-rezeki. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bagi mempergiatkan inisiatif itu, usaha akan diteruskan di pelbagai lokasi dengan kerjasama Projek Perumahan Rakyat PPR, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Pusat Internet Komuniti sehingga akhir tahun ini dengan sasaran 10,000 pendaftaran. Saya turut difahamkan pasukan hashtag Saya Digital juga turun ke beberapa kawasan PPR untuk mendedahkan masyarakat setempat dengan pelbagai kemahiran digital selain turut mengadakan acara di perkampungan orang asli di Bukit Lanjan. Dan ini merupakan satu bukti manifestasi komitmen kerajaan yang mahukan semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan dan kemakmuran negara secara adil dan saksama. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian dalam ucapan ketika melancarkan program Saya Digital Peringkat Kebangsaan, anjuran Malaysia Digital Economy Corporation MDEC secara maya di ibu negara. Tambah beliau, inisiatif literasi digital ini diharap dapat memainkan peranan penting untuk membantu rakyat dan perniagaan kecil yang masih terkesan akibat COVID-19. Hakikatnya, kata beliau, kesan dan akibat pandemik ini boleh mendorong masyarakat luar bandar memantapkan kemahiran dan ilmu digital terutamanya dalam kalangan peniaga. Saya Digital adalah kesinambungan daripada inisiatif My Digital yang bertujuan mempercepatkan pertumbuhan masyarakat celik digital di negara ini. Pendaftaran percuma boleh dibuat di laman sesawang tertera. $8,500 belia berdaftar sebagai sukarelawan sokongan vaksin Malaysia MyVac untuk membantu petugas barisan hadapan dalam urusan penyampaian vaksin kepada penerima. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Datuk Dr. Wasita Muhammad Yusof berkata, mereka ditugaskan di pusat pemberian vaksinasi PPV di seluruh negara pada pelaksanaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 17 April ini. Tambah beliau, 20 sukarelawan akan ditempatkan di setiap 607 PPV. Mereka akan komplement tugas-tugas di beberapa checkpoint yang dapat memberi kelancaran dari segi pendaftarannya, membuat pengesanan dari segi pendaftaran dan status yang berkaitan dengan pendaftaran dan apa kekangan kalau ada atasi di situ. Dekat situ juga akan ditentukan mereka pergi ke checkpoint pendaftaran dan jadi checkpoint yang berkaitan dengan benda-benda yang tak berkaitan dengan kemahiran kesihatan tu diberikan kepada sukarelawan MyVac melaksanakannya. Permohonan menjadi sukarelawan masih dibuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 hingga 40 tahun serta sihat tubuh badan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas lawatan kerja ke PPV Kuala Nerus di Stadium Tertutup Gong Badak. Inisiatif MyVac dilancarkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, 15 Mac lalu.
Sementara itu, KAIRI memberi jaminan bekalan vaksin dijangka pulih sepenuhnya Jun ini selepas Malaysia turut menerima kesan masalah rantaian bekalan di peringkat antarabangsa. Masalah itu berikutan tindakan negara maju yang membeli vaksin dengan jumlah yang banyak sehingga 5 kali ganda. Ini adalah disebabkan rantaian bekalan di peringkat dunia menghadapi pelbagai masalah dan cabaran, dan juga sikap daripada negara-negara maju yang telah beli dan telah menempah bekalan vaksin dengan kadar yang begitu besar sehingga mereka telah beli untuk dapat memberi vaksin kepada setiap penduduk mereka 5 kali ganda. Jadi sikap tamak daripada negara-negara maju ini adalah antara sebab negara-negara membangun seperti Malaysia dan juga negara seperti Australia menghadapi masalah dari segi bekalan vaksin buat masa ini. Dalam pada itu, KAIRI memaklumkan vaksin Sinovac akan diberi kepada warga emas berusia 60 tahun ke atas pada fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijadual bermula 19 April ini. Keputusan Jawatankuasa Jaminan Akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV itu selepas mengambil kira penilaian data terkini serta perkembangan amalan penggunaan vaksin terbabit di negara lain. Bersua kembali, menanam pokok walaupun hanya sebatang mampu mengubah masa hadapan dan sebagai usaha memelihara khazanah hutan khususnya untuk generasi akan datang, 1,000 anak pokok jenis meranti temak nipis ditanam di hutan simpan Bukit Bintang di Kangar, Perlis. Kira-kira 100 sukarelawan daripada 7 NGO terlibat menjayakan program sempena kempen penghijauan Malaysia penanaman 100 juta pokok siang tadi. Tanam pokok. Seronok tak? Seronok? Rasa macam mana tanam pokok? Best. Sebab tak mahu bumi panas. Sebab tu kita tanam pokok lah. Berapa dah pokok tanam tadi? 3. Pelajar berkenaan turut berkongsi ilmu terutamanya cara ikatan dan simpulan tali sewaktu mengikat anak pokok. Itu yang kita terapkan sebenarnya. Pembelajaran macam ni dia tak terdapat dalam sekolah lah. Memang akan berlaku di luar sekolah. Dan mana jenis-jenis ikatan ni memang wajib bagi setiap ahli pengakap, sama ada mengakap kanak-kanak sendiri ataupun siapa saja ahli pengakap, memang akan mempelajari beberapa jenis-jenis ikatan yang kita rasakan berkeperluan dalam kehidupan pelajar sendirilah. Usaha ini diharap dapat mengurangkan kesan cuaca panas dan kering yang akhirnya mengurangkan kesan gas rumah hijau. Lebih 200,000 pokok akan ditanam di Perlis dalam tempoh setahun bagi melengkapkan penanaman 1 juta pokok dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini sehingga 2025. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menawarkan diskaun 70% selama 2 bulan bermula esok, termasuk kes yang masih dalam tindakan senarai hitam. Tawaran diskaun untuk saman yang boleh dikompaun itu adalah bersempena sambutan ulang tahun ke-75 JPJ melibatkan 3.5 juta saman aktif yang dikenal pasti sejak 2010 hingga Mac tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata, pembayaran saman dengan diskaun yang ditetapkan itu boleh dibuat di semua pejabat JPJ serta secara dalam talian melalui portal rasmi jabatan. Kita kalau boleh galakkan mereka buat secara online. Ini memudahkan kerja kita dan juga tidak memudaratkan orang awam. Okay? Dan ianya juga dapat mengelak daripada kesakan di kaunter. JPJ juga memperkenalkan sistem menunggu giliran secara online iaitu JPJ-Q hari ini bagi mengelakkan 3C iaitu tempat sesak, sempit dan duduk dalam jarak yang dekat di semua premis dan kaunter JPJ. Aplikasi mudah alih ini membenarkan pelanggan membuat pilihan cawangan JPJ yang tidak ramai pelanggan serta menggunakan kod QR untuk mendapatkan nombor giliran. Ia juga mesra orang kurang upaya OKU serta warga emas.
Bersempena ulang tahun kali ini, JPJ turut melancarkan siri nombor pendaftaran FD bagi wilayah Persekutuan Putrajaya yang boleh dibida selama 5 hari bermula hari ini melalui sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian. Bidaan akan ditutup jam 10 malam Jumaat ini dan keputusannya diumumkan pada 17 April. Peratusan capaian isi rumah kepada internet meningkat kepada 91.7% tahun lalu berbanding 90.1% pada 2019 menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Capaian oleh isi rumah terhadap telefon bimbit dan komputer juga masing-masing meningkat kepada 98.6% dan 77.6% tahun lalu. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin dalam satu kenyataan berkata, kaji selidik yang dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 memberi kesan di mana penggunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia berusia 15 tahun ke atas meningkat dengan ketara kepada 89.6% pada 2020 berbanding 84.2% pada 2019. Dr. Muhammad Uzair turut maklum aktiviti internet yang paling popular di Malaysia adalah menyertai rangkaian sosial. Bagaimanapun ketika pandemik, penggunaan internet meningkat dengan ketara bagi perkhidmatan berkaitan aktiviti pembelajaran, e-kesihatan, e-kerajaan, e-dagang dan hiburan. Antara aktiviti berkaitan membuat pesanan barangan atau perkhidmatan dalam talian, mendapatkan maklumat kesihatan, menggunakan perbankan internet dan menjalani kursus tidak formal dalam talian. Tambahnya, peratusan membuat pesanan barangan atau perkhidmatan melalui telefon, WhatsApp dan Facebook juga meningkat kepada 54.4% daripada 22.5% pada 2019. Peratusan pengguna internet menggunakan saluran e-kerajaan bagi mendapatkan maklumat daripada organisasi kerajaan turut meningkat daripada 45.5% pada 2019 kepada 52.9% tahun lalu. Kena pasti dahulu minat murid berkeperluan khas di sekolah anda supaya anda mudah untuk memilih, merancang dan menggunakan aplikasi yang bersesuaian dengan minat murid tersebut. Yang kedua, gunakan teks yang ringkas, mudah dan jelas untuk difahami. Gunakan juga audio jika perlu sebagai tambahan untuk murid-murid berkeperluan khas membaca, melihat dan juga mendengar. Yang ketiga, sekiranya anda menggunakan imej di dalam aplikasi anda, pastikan anda menggunakan imej yang jelas dan memberi maksud yang tepat tentang sesuatu perkara. Misalnya, imej membaca buku dan imej memegang buku memberi dua maksud yang berlainan. Pastikan jelas ya. Dan yang tak akhir sekali, tahukah anda setengah perisian seperti Microsoft mempunyai fungsi-fungsi khas yang tertentu bagi murid berkeperluan khas. Misalnya fungsi image reader yang boleh didapati di dalam Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Note dan sebagainya, di mana ia membantu untuk meningkatkan keupayaan membaca dan menulis murid berkeperluan khas. Jangan lupa explore ya. Jumpa lagi. Bersua kembali, Pusat Darah Negara PDN melanjutkan waktu operasinya sepanjang Ramadan bagi memudahkan penderma darah beragama Islam untuk menderma darah selepas berbuka puasa. Dalam satu hantaran yang dikongsikan melalui Facebook, PDN Jalan Tun Razak akan beroperasi bermula 7.30 pagi hingga 9 malam pada Isnin hingga Jumaat, manakala Sabtu dan Ahad serta cuti umum pula dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Bagi PDN Donation Suite di Mid Valley Mega Mall, ia akan beroperasi setiap hari dari 10 pagi hingga 9 malam sepanjang Ramadan. Sementara itu, Suite Derma Darah Puspanita di Presin 10 Putrajaya akan beroperasi dari 8 pagi hingga 4 petang pada Sabtu hingga Rabu dan 1 tengah hari hingga 8.30 malam setiap Khamis dan Jumaat. PDN turut menyeru penderma darah bukan beragama Islam tampil menderma darah sepanjang Ramadan ini bagi memastikan stok darah kekal selamat. Bandar Muar di Johor dipilih antara beberapa bandar utama di seluruh negara bagi menjalankan projek menguji keberdayaan Indeks Perpaduan Negara IPNES.
Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, indeks berkenaan penting bukan sahaja untuk mengukur suhu perpaduan dalam kalangan rakyat, malah menjadi kayu pengukur kepada pelabur asing untuk melabur di negara ini. Jelasnya, selain MUA, beberapa bandar utama di seluruh negara juga dipilih bagi menjalankan ujian IPNAS. Antara kriteria yang diambil kira dalam penilaian IPNAS adalah keterangkuman dalam hubungan antara masyarakat dan pemahaman silang budaya. Kita buat pra-uji indeks perpaduan nasional IPNAS kita oleh Institut Kajian Etnik kita. Dalam tempoh yang paling dekat, 656 total responses. Within 12 hours. 457 completed responses. Maknanya people are excited. Orang sangat, masyarakat dalam daerah MUA ni sangat teruja. Mungkin agaknya pertama kalilah kajian besar ini dilakukan dalam sebuah daerah. Biasa kita ambil atas nama negeri, tapi kali ini kita mulakan dengan daerah. Jadi masyarakat di MUA juga merasa sangat teruja. Pusingan pertama ujian IPNAS di MUA baru sahaja selesai, manakala pusingan kedua sedang dijalankan. Beliau ditemui selepas melancarkan ujian indeks keberdayaan perpaduan negara dan memperkasa kelab rukun tetangga di MUA siang tadi. Sempena majlis itu, beliau turut menyampaikan bantuan geran kepada kelab rukun tetangga bagi daerah MUA, Tangkak dan Segaman. Kajian IPNAS 2.0 dijalankan Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi menambah baik Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN yang akan dilancarkan Jun depan. Sepanjang pengalaman saya di universiti ini, sekiranya pelajar tidak mempunyai minat dalam satu-satu kursus yang diambil di universiti, dia akan mendatangkan sesuatu masalah yang berpanjangan kerana sesuatu kursus terbabit memerlukan daya usaha yang berterusan bagi meneruskan kelangsungan pengajian di universiti. Kursus-kursus yang ingin dipilih ini perlulah mempunyai prospek kerja yang lebih baik untuk masa hadapan, dan pelajar-pelajar perlu bersedia sekiranya untuk bersaing dengan generasi-generasi yang mendatang, dan juga kena bersedia untuk menjadi usahawan yang mana memerlukan daya usaha kendiri yang optimum dalam kita memajukan diri kita sendiri suatu masa nanti. Penduduk di Kahirah, Mesir membuat persiapan akhir bagi menyambut Ramadan dengan membeli barangan keperluan di pasar. 2 tahun berturut-turut kedatangan bulan mulia ini, sedikit sebanyak terjejas ekoran COVID-19. Namun penduduk mengakui Ramadan tahun ini lebih baik berbanding tahun lalu. Pihak kerajaan dilihat cuba mengimbangi antara tradisi dan ekonomi serta keperluan melakukan penguatkuasaan ekoran pandemik COVID-19. والحمد لله السنه دي رمضانيه جميله قوي احسن من السنه اللي فاتت كتير. السنه اللي فاتت كان كورونا وكان في حظر بصراحه كان الجو مش حلو خالص. الحمد لله السنه دي بقى في وعي كتير قوي بصراحه وبقى في لقاح والناس مخليه بالها قوي يعني الحمد لله. Suasana di pasar-pasar sekitar Kahirah kelihatan lebih baik dengan jumlah kehadiran pengunjung yang sederhana. Orang ramai mengambil peluang membeli kurma dan makanan serta barangan perhiasan seperti lampu yang menjadi tradisi sepanjang bulan Ramadan. أسعار البلح السنة دي برضه كويسة يعني في متناول الجميع يعني بلح بادئ من 10 جنيه لحد 25 جنيه و30 جنيه. لكن كله كويس سواء ده أو ده كله كويس اللي فارق ده من ده المقاس مقاس البلحية بس. Mesir dengan populasi lebih 100 juta penduduk mencatatkan lebih 210,000 kes COVID-19 dengan lebih 12,000 kematian. Di Yaman pula, penduduk sana melancarkan kempen persediaan dengan melakukan pembersihan di sekitar bandar. Faham dengan kekurangan sumber dan keuangan dalam melaksanakan pentadbiran, mereka tidak bergantung kepada pihak berkuasa tempatan semata-mata. معروف أن شهر رمضان شهر الخير والنظافة وبالتالي نحن خرجنا لنستعد لهذا الشهر، نستعد له من كل الجوانب. أولا نعزز قيم النظافة في أحيائنا وشوارعنا وبيوتنا ومنازلنا، أن نكون عامل مساعد للأجهزة الحكومية خصوصا في ظل العدوان وانعدام المشتقات النفطية. معدات الدولة أصبحت لا تستطيع أن تغطي بشكل دائم.
Bagi peniaga pula, kehadiran pelanggan menjelang Ramadan disifatkan berkurangan berbanding tahun lalu. Menurut mereka, Ramadan tahun lalu lebih sesak dengan pengunjung. Namun kini permintaan barangan berkurangan ekoran krisis yang melanda Yaman dan ketiadaan sumber pendapatan. Negara Arab termiskin ini menyaksikan pergolakan akibat perang saudara sejak 2014 yang membawa kepada krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Dianggarkan lebih 233,000 penduduk terbunuh dengan 84,000 kanak-kanak mati akibat kebuluran. Rangkuman pertunjukan laser dan mural di Rusia mengakhiri Buletin Didik malam ini. Ia sebagai simbolik ulang tahun ke-60 penerokaan manusia pertama dari negara itu, Yuri Gagarin, ke angkasa lepas. Dengan itu, saya Zaiti Zubair, salam hormat dan salam ceria.